Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid Darjah 4 Sayyidina Ali? Ustaz doakan moga murid-murid Ustaz diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita bertemu di dalam kelas PDPR untuk subjek sirah, ya. Untuk subjek sirah. Jadi Ustaz minta semua murid-murid Ustaz yang melihat video Ustaz pada hari ini keluarkan buku teks sirah dan buka muka surat 5, ya. Buku teks sirah, buka muka surat yang ke-5. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk yang baru. Setelah minggu-minggu yang lalu kita telah pun belajar tajuk yang pertama, iaitu peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, ya. Peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira. Dan minggu ini insyaAllah kita akan sambung pelajaran yang lalu, tetapi tajuk yang berbeza, iaitu tajuk yang kedua, unit yang kedua, maknanya tajuk yang kedua lah, iaitu apa? Dakwah secara rahsia. Dakwah secara rahsia. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan dakwah ni, maksud dia lebih kurang macam inilah, nak supaya awak senang faham. Dakwah ni ialah kita mengajak manusia ataupun mengajak orang supaya melakukan kebaikan, okey, supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal agama Islam. Itu secara ringkasnya apa yang dimaksudkan dengan dakwah. Okey, secara rahsia, maksud secara rahsia. Secara rahsia ni maksudnya senyap-senyap lah. Tak semua orang tahu, ada orang-orang yang tertentu sahaja yang tahu. Okey, baik. Mari kita lihat di muka surat yang ke-5 dalam tajuk dakwah secara rahsia. Jom kita baca sama-sama di perenggan yang pertama di dalam buku teks sirah. Perenggan yang pertama, muka surat yang ke-5. Apa dia tulis? Baik, jom kita baca sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara rahsia setelah turun ayat berikut. Okey, baik. Sebelum ini kita telah pun mempelajari tajuk peristiwa penurunan wahyu di Gua Hira, dan surah yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ialah surah Al-Alaq. Okey, baik. Itu surah yang pertama turun daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bila dah dapat surah tersebut, okey, Nabi pun mendapat satu lagi surah, okey, nanti kita akan baca. Maka surah inilah yang akan menyuruh Nabi menyampaikan dakwah, mengajar umat manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikutkan kita dah belajar sebelum ni, kaum Mekah waktu itu digelar kaum jahiliyah kerana mereka banyak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Islam. Jadi bila turunnya ayat ini, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mengajak semua manusia taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Dakwah secara rahsia ni, secara rahsia lah, maksudnya tak semua orang Nabi sampaikan dakwah, ada orang-orang tertentu sahaja. Okey, nanti kita akan belajarlah pada siapa yang Nabi sampaikan dakwah secara rahsia ni. Okey, berbeza dengan dakwah secara terbuka. Terbuka ni semua orang Nabi ajak peluk agama Islam dan membuat kebaikan. Tapi dakwah secara rahsia ni, apa dia? Nanti kita akan belajar di tajuk yang akan datang. Cuma hari ini jom kita lihat bila turun surah ini, okey, maka maksudnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah, mengajak orang lain memeluk agama Islam dan melakukan kebaikan. Okey, tetapi bukan semua penduduk Mekah. Ada orang-orang yang tertentu saja. Nama pun secara rahsia, kan. Secara rahsia ni tak boleh semua orang tahu. Okey, baik. Apa surahnya? Jom kita lihat. Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir
wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia murid-murid? Jom kita baca sama-sama. Maksudnya, wahai orang yang berselimut, bangunlah serta berilah peringatan dan amaran kepada umat manusia dan Tuhanmu, maka ucaplah dan ingatlah kebesarannya, dan pakaianmu, maka hendaklah engkau bersihkan, dan segala kejahatan maka hendaklah engkau jauhi. Surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bila turunnya surah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itulah Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengajak penduduk Mekah berdakwah, tetapi secara rahsia. Okey, orang-orang yang tertentu sahaja Nabi ajarkan agama Islam, Nabi ajar kenal Allah Subhanahu wa taala dan mengajak mereka melakukan kebaikan dan meninggalkan segala kejahatan yang telah mereka lakukan di waktu zaman jahiliah dulu. Okey, baik, sekarang mari kita lihat di muka surat yang ke-6. Ni muka surat 5 kan? Okey, jom kita tengok muka surat yang ke-6 . Muka surat yang ke-6. Tajuk dia pendek je ni, dakwah secara rahsia, ringkas tajuk dia. Okey, jom kita baca sama-sama. Baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan dakwah secara rahsia supaya, sebab apa Nabi sampaikan dakwah secara rahsia? Sebab apa? Supaya orang ramai tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu yang mereka tidak pernah dengar dan alami sebelum ini. Itu salah satu antara tujuan dakwah. Allah Ta'ala perintahkan Nabi berdakwah, tetapi dakwah itu dakwah secara rahsia. Okey, supaya orang ramai di Mekah waktu itu tidak terkejut. Okey, tidak terkejut dengan sesuatu yang baharu. Apa maksud sesuatu yang baharu? Contohnya beginilah Ustaz lagi kan. Kalau sebelum ini, sebelum dakwah Nabi secara rahsia ni, baik, kalau sebelum dakwah Nabi secara rahsia, okey, penduduk Mekah kan Ustaz dah cakap itu digelar kaum jahiliah, jahil, kan, kaum yang tidak tahu apa-apa. Kalau sebelum ini mereka amalkan contohnya minum arak, okey, tak sembahyang, sembah berhala, okey, mengamalkan rasuah, riba dan sebagainya, maka bila Nabi sampaikan dakwah, macam mana kita tahu kan, Islam melarang semua perkara yang Ustaz sebut tadi, minum arak, tak sembah berhala dan sebagainya. Okey, sedangkan waktu itu penduduk Mekah memang dah amalan mereka sembah berhala dan minum arak dan melakukan perkara-perkara jahat yang lain. Tetapi dakwah secara rahsia ni salah satu faktor supaya mereka tidak terkejut dengan benda-benda baharu. Dia tak terkejutlah. Sebelum tak boleh sebelum ni minum arak, dah biasa dah minum arak. Tiba-tiba sampainya dakwah Nabi, orang Islam tidak dibenarkan minum arak, tidak dibenarkan sembah berhala. Terkejutlah mereka kan. Takkan tiba-tiba macam tu. Itulah maksud dia. Maksud dakwah secara rahsia ni, dia mengajak orang buat kebaikan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa yang sama dia mengajak tu, dia tak suruh secara mengejut. Okey, sikit-sikit buat sikit-sikit. Kalau sebelum ni minum arak kan, tinggalkan sikit-sikit, jangan minum hari-hari. Lama-lama apa, dia hilang ketagih arak tu. Okey, dan ataupun sebelum ni jangan sembah berhala kan. Tapi bila Nabi sampaikan dakwah, sikit-sikitlah Nabi ajar, Nabi sampaikan, jangan sembah berhala. Esok Nabi sampaikan pula jangan minum arak. Esok Nabi sampaikan lagi jangan mencuri, jangan menindas wanita. Itulah maksud dia, dakwah secara rahsia. Dan antara faktornya lain selain tidak terkejut, supaya orang Arab ni tak terkejut, supaya salah satu faktornya lain yang tak ada dalam buku, supaya berita ini tak terlalu disebarkan dengan cepat. Nanti penduduk Mekah bila ramai-ramai nanti bila tahu, nanti mereka akan melakukan apa,
perkara-perkara yang tak baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sampaikan dakwah ni kepada kaum kerabat yang terdekat, keluarga yang terdekat, kawan-kawan Nabi yang terdekat dahulu. Okey, bila dah ramai terima agama Islam, dah jadikan Allah Subhanahu Wa Taala, dah percaya Allah Subhanahu Wa Taala tu sebagai Tuhan, dah ramai keluarga yang terdekat, barulah Nabi sampaikan dakwah secara terbuka. Insya-Allah di kelas-kelas yang akan datang kita akan belajar pula apakah yang dimaksudkan dengan dakwah secara terbuka. Okey, cukup hari ini kita tahu bila turunnya surah Al-Mudaththir, Nabi sampaikan dakwah. Apa dia dakwah? Mengajak orang lain buat kebaikan, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mendalami agama Islam, tetapi secara rahsia supaya penduduk Mekah yang digelar kaum jahiliah ketika itu tidak terkejut dengan sesuatu yang baru. Kalau sebelum ni hari-hari minum arak, tiba-tiba datangnya agama Islam tak dibenarkan minum arak. Jadi terkejut kan. Jadi sebab itulah antara faktor dakwah secara rahsia ni yang ditulis dekat sini, supaya mereka tidak terkejut dengan sesuatu benda yang baru. Okey, supaya mereka boleh terima ajaran Islam ni. Tak boleh paksa terus. Dia kena perlahan-lahan. Larang tu perlahan-lahan. Okey, tak boleh hari ini bila sampai Nabi sampaikan dakwah, hari ini Nabi terus cakap tak boleh minum arak, tak boleh sembah berhala, macam-macam. Terkejutlah. Jadi nak mengelakkan benda tu, penduduk-penduduk Mekah terkejut. Jadi itulah faktornya Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi berdakwah secara rahsia dahulu. Okey, saya rasa cukup sekadar ini dulu, dan Ustaz doakan semua murid Ustaz diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita pun dah tak lama lagi akan bersekolah semula, dan kita akan bersemuka. Kita sama-sama doa diberi kesihatan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita bertemu di dalam kelas bersemuka nanti insya-Allah. Sekian daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.